Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita pada pagi ini dan Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dipilih menjadi tetamunya, menunaikan salat subuh secara berjemaah, dan mudah-mudahan itu tanda Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada kita, bukan saja pada hari ini, bahkan seluruh hayat kita. Allah Ta'ala kurniakan pula kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Al-Adhkar susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana bihi fi daraini amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita sampai pada bab yang ke-22 daripada kitab yang ke-6. Kitab ini menceritakan tentang doa sakit dan kematian. Cerita-cerita tentang sakit dan kematian. Pada pengajian yang lalu kita ada bacakan tentang hujung sekali cerita tentang wabak-wabak yang berlaku dalam sejarah Islam. Imam An-Nawawi sebutkan tentang beberapa jenis wabak yang berlaku sepanjang sejarah Islam. Dan berbetulan pula kita pula, dunia pula menghadapi pandemik dan wabak. Jadi memang sesuai sangatlah tajuk yang kita bincangkan pada pengajian yang lepas. Tajuk yang berikutnya, bab yang berikutnya adalah, ataupun pada hari ini insya-Allah kita akan sambung bab jawazi i'lami ashabil mayyiti wa qarabatihi bi mautih wa karahatin na'i. Bab harusnya mengkhabarkan kematian kepada rakan-rakan dan juga kaum kerabat tentang kematian seseorang itu, kan? Bagi tahu kepada orang lain tentang kematian, boleh, tak ada masalah. Wa karahatin na'i, dan juga larangan berbuat an-na'i. An-na'i ni macam kita panggil apa? Ratapan dengan sebab kematian. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Yang pertama sekali, bisanadin muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin, qala rawaina fi kitabai Tirmidzi wa Ibn Majah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala idza muttu aw mittu fala tu'dhinu bi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi. Daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jika aku meninggal nanti, maka janganlah memberitahu sesiapa pun, fala tu'dhinu, jangan mengiklankan tentang kematian aku ini. Sesungguhnya aku takut ia menjadi na'i, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang na'i, melarang ratapan. Okey, Imam An-Nawawi bawakan hadis ni dulu. Hadis ni nampak macam tak boleh cerita kat orang tentang kematian, sebab Sayyidina Huzaifah kata, kalau aku mati nanti jangan cerita kat orang, sebab aku takut ia jadi ratapan. Maksudnya apa? Sayyidina Huzaifah bagi tahu yang tak bolehnya ratapan itu, bukan pemberitahuan tu. Tapi dia risau kalau diberitahu kepada saudara mara dia, nanti berlakunya ratapan. Maknanya ratapan itu yang tak boleh, bukan bagi tahu tu yang tak boleh, kan? Sebab dia dah sebut siap-siap dah apa yang dia takut. Dan ratapan itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang berikutnya. Wa bihi anhu qala wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wan na'ya fa inna an-na'ya min 'amalil jahiliyah. Wa fi riwayatin an Abdullah wa lam yarfa'hu qala Tirmidzi hadha asahhu min al-marfu' wa dha'afa Tirmidzi ar-riwayatain.
Apa dia? Nabi SAW bersabda, iyyakum wan na'ya, jaga-jagalah kalian daripada an-na'yu, maksudnya meratap tadi tu, kerana an-na'yu itu termasuk daripada perbuatan jahiliyah. Hadis yang berikutnya, wa bi anhu qala wa rawina fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya ila ashabih. Kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perihal kematian Raja Najasyi kepada para sahabatnya. Tapi dalam hadis ni digunakan perkataan na'a. Na'a inilah asal perkataan an-na'yu tadi. Tadi Nabi SAW larang an-na'yu. Sekali tiba-tiba hadis ni gunakan perkataan na'a. Maknanya Nabi SAW sendiri pun ada melakukan an-na'yu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah memberitahu. Pemberitahuan. Bagi tahu kepada para sahabat, Raja Najasyi dah mangkat. Okey, seterusnya. Wa bi anhu qala wa rawayna fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi mayyitin dafanuhu bil laili wa lam yu'lam bih afala kuntum adzantumuni. Nabi SAW bersabda ketika ada orang yang meninggal dunia lalu dia dikafankan pada waktu malam, jadi ditanam pada waktu malam. Waktu malam ditanam, maknanya esoknya tu baru Nabi SAW dapat tahu, kata ada sahabat yang meninggal dunia dan ditanam waktu malam tu. Lalu Nabi tanya, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tak bagi tahu padaku? Kenapa kalian tak mengkhabarkan kepadaku bahawasanya dia ni dah meninggal? Macam tu, maknanya Nabi nak tunjuk bahawasanya sunnah untuk memaklumkan kematian. Eloknya bagi tahu, jangan senyap-senyap je. Tahu-tahu dah kemumi dah. Bagi tahu kepada orang ramai. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama'ul muhaqqiquna wal aktharuna min ashabina wa ghairihim yustahabbu i'lamu ahli al-mayyit wa qarabatihi wa asdiqaihi li hadaini al-hadithaini. Digalakkan untuk memberitahu kepada kaum keluarga, kepada kaum-kawan si mati tentang kematiannya berdasarkan kepada kedua-dua hadis ini. Hadis yang pasal Najasyi tadi tu dan juga hadis tentang seorang sahabat yang ditanam pada waktu malam. So dua-dua hadis ini menunjukkan digalakkan untuk bagi tahu kematian. Zaman kita sekarang ni lagi mudahlah, pakai WhatsApp kan, sebarkan, kata dimaklumkan bahawasanya sekian telah meninggal dunia, contohnya. Bagi tahu begitu tu pun itu adalah sunnah, maklumkan kematian. Cumanya kena pastilah orang tu betul-betul mati. Jangan pergi sebar berita palsu macam selalu. Kan berapa ramai dah ustaz-ustaz kita yang meninggal sebelum meninggal kan. Ustaz Ismail Kamus dulu, Allah yarham, dia kata apa? Kira-kira anak ni dah 11 kali meninggal kan. Jadi hanya cerita orang meninggal ni banyak kali kan. Cerita tentang kematian. Jadi jaga-jaga je lah. Jangan sampai kita menyebarkan berita palsu. Saya setakat ni baru sekali. Tapi ada hikmah jugalah kan. Bila orang sebarkan kematian kita, hikmahnya apa dia? Kita sedar yang walaupun berita tu berita palsu, satu hari nanti berita tu akan jadi berita betul. Jadi paling tidak dah ada rehearsal ngomongil. Dah. Nanti satu hari nanti berita tu berita betul. Okey. Seterusnya qalu wan na'yul manhiyu anhu innama huwa na'yul jahiliyah wa kana 'adatuhum idza mata minhum syarifun ba'athu rakiban ila al-qaba'ili yaqulu na'aya fulan aw ya na'aya al-arab ay halakatil arabu bimahliki fulan wa yakunu ma'an na'i dajijun wa buka. Disebutkan yang dimaksudkan dengan an-na'yu yang dilarang itu adalah perbuatan jahiliyah yang mana adat kebiasaan mereka. Apabila matinya seorang yang mulia di kalangan mereka, pembesar-pembesar dia, VVIP dia, kalau mati maka akan diutuskanlah satu orang yang akan menunggang kuda lah biasanya. Dia pergi ke sana ke sini, dia akan umumkan
Dia kata apa? Dia kata na'aya fulan, ya na'aya al-Arab. Maksud na'aya dekat situ dia kata halakatil Arab, binasalah Arab, binasalah, hancurlah kita. Sebab apa? Matinya dia ni. Habislah kita, matilah kita dengan sebab si dia ni. Dan biasanya dilakukan itu bersama dengan jeritan dan tangisan. Jadi memang ada satu orang kerja dia begitu. Dia pergi ke hulu ke hilir, menjerit-jerit, menangis-nangis, binasalah Arab, binasalah Arab, dengan sebab matinya orang tersebut, VIP tersebut. Jangan kita pun terikut juga, kan? Kalau ada pembesar meninggal, kita pun sebut habislah kita, habislah kita, kan? Jadi jaga-jagalah. Seterusnya, وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين لأصحابنا في استحباب الإيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له وقال بعضهم يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره قلت والمختار استحبابه مطلقا إذا كان مجرد إعلام. Dan berkata Sahib Al-Hawi. Al-Hawi siapa tulis? Imam Al-Mawardi. Beliau kata apa? Ada dua wajah, maknanya ada dua pandangan di kalangan ashabina, di kalangan ulama mazhab Syafi'i, mengenai masalah adakah disunatkan untuk menceritakan tentang kematian seseorang tu, nak hebahkan tentang kematian, sunat ke tidak. Sebenarnya rupanya ada dua pandangan. Nak umumkan tentang kematian, nak ceritakan secara terbuka, an-nida wal i'lam, untuk pemberitahuan, untuk mengiklankan kematian, maka sebahagian ulama mengatakan disunatkan untuk orang yang mati, yang sama ada orang yang asing ataupun orang yang dekat. Maknanya kita kenal ke tak kenal ke, ceritakan. Kerana apa? Kerana bagi banyak orang solat dan banyak orang doakan dia. Dan sebahagian para ulama mengatakan yang digalakkan itu untuk orang yang mati yang asing, maksudnya yang tak ada kawan keluarga dan sebagainya. Manakala orang yang dekat tak payah. Dan Imam An-Nawawi kata yang dipilih adalah digalakkan secara mutlak, sebab ia hanya sekadar pemberitahuan. So apa tujuan kita beritahu kepada orang? Supaya orang doakan. Itu sebablah bila kita dengar saja kematian, kita terus doakan, walaupun kita tak kenal orang tu. Kadang-kadang kita dapat dalam WhatsApp group, cerita dia ni telah meninggal dunia, kita tak kenal pun kawan tu, tapi kita doakan, moga Allah merahmati dia. Jadi biarlah macam tu, jangan tulis Al-Fatihah, bacanya tidak, tulis saja. Itu pun letak stiker je, dia letak stiker Al-Fatihah je. Dia ingat phone dia baca ke apa. Biarlah baca, kan. Alim tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Niatkanlah untuk si mati, walaupun kita tak kenal si mati, kan. Jadi itu tujuan disampaikan cerita tentang kematian, supaya ramai yang mendoakan, ramai yang solatkan. Kalau tahu sembahyang jenazahnya kat mana, kan, ramai yang tolong solatkan sekali. Dan itulah kita perlu pun. Cuba tuan-tuan bayangkan je lah, kalau aku mati nanti, agak-agak berapa ramai yang akan doakan. Dan kita perlukan doa sangat-sangat, kan. Waktu kita mati tu memang waktu tu kritikal tu. Waktu tu lah kita perlukan sangat doa-doa daripada orang ramai. Dan kalau orang sayang pada kita, ramai yang akan doakan kita, kan. Dan lebih lagi kalau Allah sayang pada kita, kan, lagi ramai orang akan sebarkan, orang akan ceritakan tentang kematian kita dan minta semua doakan. Kan kita kan perasan kan kadang ada orang yang memang kita tak kenal pun waktu hidup, tapi tiba-tiba terkenal waktu mati. Bila mati je semua orang doakan dia.
Padahal waktu hidup dulu entah siapa entah dia, kita pun tak kenal. Tapi bila mati semua sebut pasal dia, doakan dia. Ini kan antara yang kita panggil kematian-kematian yang kita pun rasa cemburu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu macam manalah nanti bila aku mati. Okey? Selesai. Berkaitan dengan menceritakan kematian atau mengkhabarkan kematian. Bab yang berikutnya, qal bab ma yuqalu fi hali ghuslil mayyiti wa takfini. Ini juga penting sebenarnya. Bab apa yang dibacakan ketika memandikan mayat dan mengafankan mayat. Sebab pengalaman saya bila memandikan mayat dan mengafankan mayat, ahli keluarga si mati banyak tak tahu nak buat apa. Dah lah tengah terkejut kan, dalam keadaan sedih sebab kematian orang yang mereka sayang. Tapi waktu mandi tu tak tahu pun nak baca apa. Kan? Senyap je. Mulut terkunci terus. Jadi tajuk ni sangat penting sebenarnya. Apa dia? Qal yustahabbu al-iktharu min dhikrillah ta'ala wa du'a'i lil mayyit fi hali ghuslihi wa takfinihi. Digalakkan membanyakkan mengingati Allah dan mendoakan untuk si mati ketika mana memandikannya dan mengkafankannya. So, itu dulu dua benda, berzikir dan mendoakan dia. Kalau pun kita tak reti nak doa apa, at least zikir kan, Allah Allah Allah, paling tidak macam tu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Dan yang paling bagus doakan untuk si mati sambil mandikan tu, mulut teruslah terkumat kamit doakan. Jangan diam. Ya, sambil mandikan tu mulut terus berdoa, doa untuk dia. Doalah, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah kurniakanlah dia kedudukan yang tinggi, ya Allah luaskanlah kuburnya, apa-apalah. Doalah banyak-banyak. Ya Allah turunkanlah kasih sayangmu kepadanya, ya Allah cucurilah dia dengan keampunanmu. Apa-apalah doa yang kita boleh sebut, doa terus. Okey, seterusnya, qala ashabuna wa idza ra'al ghasilu minal mayyiti ma yu'jibuh min istinarati wajhihi wa tibi rihihi wa nahwi dhalika ustuhibba lahu ay yuhadditha an-nasa bidzalik. Kalaulah orang yang memandikan mayat itu nampak sesuatu yang mengkagumkannya, seperti bercahayanya wajah si mati dan wangi baunya, dan seperti demikian digalakkan untuknya memberitahu orang lain akan demikian. Okey. Jadi cerita pada orang, cerita pada orang tentang mayat tadi tu. Cerita mayat dia tu aku mandikan, ya Allah bercahayanya lah kan. Cerita kat orang benda-benda yang best, wanginya lah, aku tak sempat letak sabun wangi dah, contohnya. Cerita kat orang. Jadi cerita tentang mayat, benda-benda yang baik, benda-benda yang best tentang mayat, itu sunat. Memang baik untuk kita ceritakan. Dan orang pun tak ada hasad dengki dah waktu tu, sebab kawan tu dah mati dah. Jadi tak ada masalah pun untuk kita cerita kebaikan-kebaikan si mati, ataupun keadaan si mati ketika mana dimandikan. Bagaimana pula sebaliknya, wa in ra'a ma yakrahu min sawadi wajhin wa natanin wa taghayyuri 'adwin aw 'adwin wa inqilabi suratin wa nahwi dhalika haruma 'alaihi an yuhadditha ahadan bih. Kalaulah dia lihat sesuatu yang tidak disukainya, seperti wajahnya menjadi gelap, menjadi hitam, ataupun jadi busuk, ataupun anggota tubuhnya berubah, atau keadaannya berubah terus, dan demikian ataupun seperti demikian, maka haram dia memberitahu kepada sesiapa pun keadaan tersebut. Maknanya simpanlah seorang-seorang, tak payah cerita kat orang apa yang berlaku. Dan benda tu logik sangat, benda tu boleh berlaku kan, berubahnya mayat jadi begitu, jadi begini dan sebagainya. Tuan-tuan selalu tengok cerita kat Astro, apa dia, penggali kubur
Kan mayat tukar jadi tu, mayat tukar jadi ni dan sebagainya tu kan. Benda tu memang berlaku. Benda tu memang berlaku. Tu ceritalah kan. Itu drama dia. Dia dramakan. Tetapi benda tu memang boleh berlaku. Moga Allah selamatkan kita semua. Tapi memang begitulah konsepnya. Kalau kita tengok, jangan cerita kat orang. Senyap-senyap sudahlah. Walau sesama kita tak payah bercerita. Katalah ada 4-5 orang yang mandikan jenazah tu, sesama 4-5 orang pun tak payah sebut. Senyap aja. Tak payah cerita kat kawan tu. Kau tengok. Kenapa ni? Gelap lah. Hitam lah. Tak payah cerita. Walaupun kita rasa pelik, walaupun kita rasa terkejut. Senyap aja, doakan jelah keampunan untuk si mati. Doakan jelah keampunan, moga Allah ampunkan dia, moga Allah ampunkan dia. Dah cukup lah. Memang dia perlukan doa daripada kita waktu tu. So doakan banyak-banyak. Ada pun yang diceritakan secara umum tak ada masalah. Pengalaman pemandi jenazah. Dia pun cerita dalam 30 tahun saya mandikan jenazah, beribu-ribu dah mayat. Ada mayat yang begini contoh. Itu tak ada masalah sebab orang pun tak tahu. Dah beribu-ribu pun mayat dia mandikan, kita pun tak boleh nak tahu siapa dia. Jadi sekadar cerita untuk pengalaman. Itu tak ada masalah. Itu yang datangnya cerita-cerita tu. Sebab memang tukang mandi jenazah ada cerita tu. Tapi dia tak sebutkan, dia tak identifikan siapa orangnya. Dia sebut siapa orang dia, haram. Berdosa. Dia pergi cerita kat orang. Wahtajju, dan mereka berhujjah dengan apa? Bima rawainahu fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawiihim dha'afahu Tirmidzi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutlah kebaikan-kebaikan kematian orang-orang yang mati di kalangan kalian, dan diamlah daripada keburukan-keburukan mereka. Senyap, berhenti daripada bercakap keburukan mereka. Ini bukan saja sebenarnya, kalau kita tengok hadis ni, dia bukan saja ketika mandikan, bahkan sebelum dan selepasnya. Bila kita duduk dengan si mati, bercakap je lah benda-benda baik pasal dia. Tak payah bercakap benda buruk pasal dia. Walaupun kita tahu ada macam-macam benda buruk pasal dia. 1001 keburukan dia kita tahu, satu kebaikan dia yang kita tahu, kita ceritalah yang kebaikan tu. Walaupun yang buruk lagi banyak kita tahu. Yang buruk kita senyap. Sebut je lah kebaikan-kebaikan orang tu. Sebab ada orang, saya tahu, bila orang cerita kebaikan si mati, ada orang yang jealous. Dia kata, kau duk sebut kebaikan-kebaikan dia, kau tak tahu ke dia tu jahat? Dia tu gini. Tak, bukan orang tak tahu kejahatan-kejahatan dia, tapi tak payah sebutlah kejahatan dia. Sebut kebaikan dia je sudahlah. Kalau ada orang yang mati di kalangan orang yang zalim dan sebagainya, kadang-kadang kita sebut, oh dia tu kan dulu baik orangnya, ada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Walaupun jenuh mikir apa benda baik dia buat. Tapi cari benda kebaikan dia buat, kita sebut. Seterusnya, warawaina fi sunanil kabir lil Baihaqi an Abi Rafi'in maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah fi al-Mustadrak ala as-sahihain wa qala hadithun sahihun ala syarti Muslim. Sesiapa yang memandikan mayat lalu dia menyembunyikan, dia mendiamkan, dia tak cerita kat orang tentang keburukan yang ada pada si mati ketika mana dia mandikan jenazah itu, maka Allah Ta'ala ampunkan baginya 40 kali. Kita nak keampunan daripada Allah, ni salah satu cara dia. Bila nampak keburukan pada si mati, jangan sekali-kali cerita kat orang. Pada orang yang terdekat sekalipun jangan cerita. Suami contohnya cerita kat isteri, dia dah lepas mandikan jenazah, balik rumah dia cerita kat isteri dia, yang tahu tak yang mayat tadi kan, oh gini. Dia kata tak apalah, isteri aku bukan kenal pun mayat tadi tu. Mana tahu, tantah besok lusa dia keluar sembang dengan orang lain, orang pun bagi tahu dia tu mati gini kan. Oh dia itulah mayat yang berubah jadi gini.
kan dia dapat connect kan. Jadi jangan ceritakan. Nak cerita tunggu lepas 10 tahun ke apa ceritalah. Kan? Orang pun dah tak tahu dah mana satu. Jangan cerita. Dan bila kita sembunyikan, Allah ampunkan dosa kita 40 kali. Daripada hadis. Seterusnya, ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته وقال أبو الخير اليماني صاحب البيان منهم لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة ورأى الغاسل منه ما يكرهه فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. أبو الخير اليماني penulis kitab Al-Bayan, ini salah satu kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, apabila mayat itu adalah mubtadi'an muzhiran lil bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dan berbangga-bangga pula menzahirkan bid'ah yang dilakukan, kemudiannya si mandi itu melihat apa yang tidak disukainya, maka yang berdasarkan kepada qiyas, dia pun bercakap ataupun ceritakan perkara itu kepada orang lain supaya ia menjadi penghalang untuk orang lain melakukan bid'ah tersebut. Yang dimaksudkan dengan bid'ah bukannya baca Yasin malam Jumaat, bukannya baca usolli sebelum sembahyang, itu bukan bid'ah. Yang dimaksudkan dengan bid'ah dekat sini adalah perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram yang jelas pengharamannya dalam Islam. Buat benda-benda yang haram, yang dimaksudkan di sini kalau kita tengok banyak para ulama mengatakan maksudnya ahli maksiat. Ahli maksiat. Bila dia ni ahli maksiat, sekali mayat dia berubah jadi buruk, maka boleh untuk kita ceritakan supaya orang elakkan diri daripada buat maksiat tersebut. Contoh, ini banyak benda tu secara yang dibuat secara jelas, bukan maksiat yang dibuat secara tertutup. Ni maksiat yang semua orang tahu, kata dia buat. Contoh, dia lelaki tukar jadi perempuan, kan? Orang tahu dan dia berbangga, dia tukar diri dia jadi perempuan. Lepas tu bila mayat dia bertukar jadi busuk ke jadi apa contohnya. Jadi yang disebutkan dalam kitab Al-Bayan mengatakan bahawasanya boleh sahaja untuk, atau bahkan dianjurkan, bukan boleh, dianjurkan pula untuk menceritakan keburukan tersebut supaya orang pun takut nak buat perkara yang sama. Tuan-tuan bayang kalau kan berlaku pada satu orang yang maknyah ni contohnya, kan, lepas tu diceritakan, kau tahu tak, yang dia tu dulu tu mati aku mandikan, busuk, contohnya kan, begini cerita, hitam muka dia, daripada putih jadi hitam contohnya. Dengar kat maknya lain bertobat habis semua, kan? Semua jadi takut sangat-sangat takut kalau aku mati pun jadi macam tu. Jadi cerita tu jadi baik, cerita tu bagus, sebab cerita tu menghalang orang lain daripada melakukan dosa yang sama. Ini kalau dosa itu dibuat secara terang-terangan, yang berbangga-bangga dengan dosa dia. Bukannya orang yang buat dosa tertutup, yang kita je tahu. Contoh, kita tahu dia ni tak semayang, kita je tahu, dia tak cerita kat orang lain, tapi kita tahu dia ni jadi tak semayang. Bila kita mandikan mayat dia, kita nampak benda yang buruk, kita tak payah cerita kat orang, senyap sudah, tutup. Melainkan dia memang iklankan, aku memang tak semayang, semayang apa, contohnya kan, malas aku nak semayang, dia pergi cerita kat semua orang. Bila mati, mayat dia jadi busuk, yang tu kita boleh cerita kat orang kampung, kau tahu tak mayat dia tu dulu busuk, contohnya, mayat dia begini, begitu, begini, kita cerita, boleh, yang tu tak ada masalah. Bahkan dalam kitab Al-Bayan dalam mazhab Syafi'i mengatakan digalakkan pula untuk kita ceritakan, digalakkan untuk cerita. Samalah apa-apa maksiat-maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Saya dengar kawan saya seorang ni baru ni sembang, dia bersembang dengan bos dia lah, kan. Bos dia main golf, ajak dia main golf sekali.
Sambil-sambil tu bos dia cakap lah, korang tahu tak apa yang buruknya, apa yang dahsyatnya dia orang tu. Dia cerita pasal orang lain lah. Dia orang tu kan kalau rasuah tak agak-agak, tak ada malu-malu nak rasuah. Kita pun rasuah juga tapi senyap-senyap. dia punya cara cerita tu macam dia baik lah, kan. Dia kata dia orang tu rasuah tak ada malu-malu, terang-terang merasuah. Kita rasuah senyap-senyap sudahlah, kan. Kita pun buat juga tapi senyap-senyap. Yang kawan lain ni geleng kepala, macam mana aku nak cakap dengan bos ni, kan. Tapi betul dari satu sudut, kalau secara terang-terang itu lebih buruk dosanya, kan. Tapi bukan bermakna yang kedua tu jadi halal. Tak, dia buat dosa yang tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang senyap-senyap pun dilaknat juga, kan. Bukannya maknanya senyap-senyap malaikat dah catat, malaikat catat juga. Tetapi yang buat secara terang-terangan, yang berbangga-bangga pula dengan dosa yang dia buat, yang itu lebih dahsyat dosanya, kan. Sebab dosa dia satu buat benda tu, yang kedua dosa dia adalah berbangga-bangga itu sendiri, menzahirkan dosa tu. Selesai kaitan dengan bab yang tadi tu, bab apa yang nak dibacakan ketika mana, ataupun apa yang nak disebutkan ketika memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. So kita dapat 3 poin kat situ tadi. Yang pertama berzikir, yang kedua doa, dan yang ketiga sebut kebaikan-kebaikan si mati, jangan sebut keburukan-keburukan yang kita nampak. Okey. So ada 3 perkara yang perlu kita buat ketika mana kita mandikan jenazah. Jadi jangan lupalah. Jadi tak payahlah mulut tu senyap aja. Tak payah mulut tu senyap je mandikan jenazah. Mulut tu biar bergerak. Tak adalah maknanya riuh pikuk pula dekat tempat jenazah tu. Tak adalah maknanya bising pula macam pasar. Tak. Tapi jangan senyap terus. Jangan mulut tu terkunci terus, kan? Biar sebut. Pasal kita sebut nama Allah, zikrullah, memberi manfaat kepada si mati tu juga, kan? Allah, 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 Allah paling kurang, kan? Allah, 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 Allah. Kalau tak nak baca yang panjang-panjang semua, kalau boleh baca tahlil tu pun tak apa. Yang pentingnya zikrullah, kan? Waktu sambil-sambil mandikan jenazah tu baca tahlil, boleh, tak ada masalah, kan? Sekali dengan doa-doa tahlil sekali dan sebagainya, tak ada masalah. Ada soalan? Ada? 2. Masalahnya handphone ni, so saya tak boleh baca. Boleh tunjuk? Okey. Ada pihak surau dan masjid kaedah pemberitahuan ahli qaryah meninggal dunia dengan cara pasang CD mengaji Quran. Adakah termasuk cara pemberitahuan tentang kematian? Ini zaman kita sekarang, kan. Kalau sebelum kita ni dulu pakai tabuh ataupun beduk tu, kan, pukul beduk tu, maka kita pun tahu ada kematian dalam kampung, kan. Kan pukul beduk tu pun berbeza. Azan punya beduk lain dengan kematian punya beduk. Dia punya rentak tu berbeza, kan. Rentak yang ni kita tahu, oh ni ada kematian. Cara ketuk tu dung 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 dung, dung, kan. Kita tahu, oh ada kematian dekat kampung kita. Tapi kalau ketuk yang waktu azan lain pula bunyi dia. Dia ada cara dia. Okey. Kemudiannya yang ni zaman kita sekarang pasang Quran. Kan? Dekat surau kat rumah saya pun macam tu juga. Bila tiba-tiba je pukul 10 pagi tiba-tiba pasang Quran tu, tahu dah ada orang meninggal dah tu. Kan? Okey sebenarnya memberitahu tu, tapi memberitahu tu tujuan dia apa? Kalau memberitahu tu tujuan dia untuk orang datang sembahyang jenazah, baguslah. Tapi kalau sekadar bagi tahu je dan orang pun tak tahu siapa dia yang mati, maka istilahnya apa? Defeat the purpose lah. Maknanya orang nak doakan pun tak tahu siapa yang mati. Paling tidak biarlah bagi tahu siapa yang mati. Zaman kita sekarang yang bagusnya bila ada speaker, gunakan je speaker tu, memaklumkan kepada ahli qaryah sekalian bahawasanya nama sekian-sekian-sekian telah pun meninggal dunia, dan solat jenazah akan dilakukan selepas solat zuhur sebentar lagi, contohnya.
kan, maklumkan dekat speaker masjid, tak ada masalah. Itu antara sunnah sebenarnya. Dekat surau rumah saya tu memang buat gitulah. Dia bukan sekadar baca Quran tu, dia ada pemberitahuan sekali. So pemberitahuan tu dia disebutkan betul-betul. Jenazah ataupun disebutlah nama sekian-sekian daripada lorong sekian-sekian telah meninggal dunia pagi ini. Ustaz, apakah tanda mati yang baik dan mati yang buruk? Apakah tanda mati yang baik dan tanda mati yang buruk? Tadi kita dah sebutkan sebahagian daripadanya. Tadi yang Imam Nawawi sebutkan, bercahaya wajahnya, wangi dan sebagainya. Manakala yang buruk tu tiba-tiba jadi gelap, busuk, ataupun berubah pula. Berubah terus. Anggota berubah ataupun muka berubah. Dulu Ustaz Kamal Ash'ari terkenal kan, apabila beliau menceritakan tentang mayat yang berubah menjadi babi kan. Cuma orang persoalkan kalau mayat tu betul-betul berubah jadi babi, tidakkah seluruh keluarga dan seluruh orang ramai semua akan tahu? Sebab waktu dikafankan dan sebagainya, takkan orang tak boleh beza antara babi dengan manusia kan. Paling tidak pun kalau tak bersama dengan mandi, mesti orang akan nampak waktu nak angkat semayang dan sebagainya kan. Lalu kita tanya betul-betul pada Ustaz Kamal, Ustaz Kamal, betul ke Ustaz cerita ni? Betul ke cerita ni? Ustaz Kamal menangis. Dia kata wallahi, dia kata memang dia nampak, memang dia tengok sendiri depan mata dia. Tapi dia kata wallahi mungkin dia seorang nampak, mungkin Allah nampakkan pada dia saja kan, orang lain tak nampak. Benda tu tak pelik. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan dia je nampak, orang lain tak nampak. Tapi dia ceritakan apa yang dia nampak, dan dia pun tak sebut siapa kan? Dia pun tak sebut siapa orangnya dan sebagainya, tak ada. Dia cuma sebut dia nampak depan mata dia betul-betul mayat tu bertukar jadi babi. Jadi dia sajalah yang tahu siapa pun. Dia pun tak pernah cerita kat siapa orang tu. Tapi memang benda tu dia kata memang dia nampak dengan mata dia. Orang lain tak nampak tu orang lain. Jadi bila sebutkan tentang tanda ni dia tak mestinya bila dia ada ke bila dia tak ada menunjukkan bahawasanya benda tu tak ada. Contoh, tanda ke rumah kita ada sebatang pokok besar contohnya. Bila pokok besar tu tak ada, bukan bermakna rumah kita pun tak ada juga. Tu tanda saja. Tanda dia membantu untuk orang tahu. Jadi kita nak bagi tahu petunjuk ke rumah kita, kita bagi tahu tanda supaya orang mudah nak datang. Tapi zaman kita sekarang share je location kan. Itu pun kena betul. Jadi bila share location, orang pun okey. Ada tanda, tak ada tanda pun tak apa, orang boleh sampai. Contohnya. Macam tu jugalah tanda kebaikan pada si mati dengan tanda keburukan pada si mati. Tanda tu untuk kita yang hidup tengok sebenarnya. Untuk pengajaran kita yang hidup. Jadi sama ada kita nampak, kita tak nampak, si mati tu dah selesai dah urusan dia dekat dunia. Allah Ta'ala sajalah yang tahu. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, Allah Ta'ala tingkatkan darjat dia dan sebagainya. Semua tu adalah kuasa Allah Ta'ala belaka. Yang kita nampak itu untuk kita kat dunia ni. Kita nampak mayat dia berubah, jadi cantik, jadi berseri. Untuk kita, supaya kita pun tengok dia ni apa amalan dia. Tuan-tuan ingat mayat kapten yang kapal terbang MH17 tu. MH17 tu kan kena tembak jatuh kan. Bila jatuh, mayat dia orang pula tak dibenarkan untuk diambil. Sebab dekat situ kan tempat perang lah kiranya kan, antara puak dia panggil apa, pemisah Ukraine dengan Rusia kan. Ukraine dengan Rusia. Jadi dispute tu menyebabkan susah nak ambil jenazah kan, mayat-mayat yang ada dekat situ. Dah mayat tu pula jatuh kapal terbang, bukannya mayat mati macam tu je kan, jatuh kapal terbang. Lepas tu tambah pula dah jatuh kapal terbang, tak boleh ambil pula mayat kan. Lepas selang sehari dua baru boleh pergi ambil mayat tu.
Ambil mayat bawa pergi Belanda dulu. Dari Belanda bawa balik Malaysia pula. Barulah ke bumi kat Malaysia. Kan? Tapi mayat kapten tu, pilot tu cantik. Kan? Elok. Mukanya cantik, elok. Tak macam lah mayat yang kita kata dah jatuh kapal terbang dengan dah dibiarkan dekat atas padang macam tu aja. Jadi orang bila tengok macam tu, apa orang punya reaksi? Orang akan tanya apa amalan dia, kan, waktu hidup. Jadi tu kita kata tanda tu untuk orang hidup. Jadi orang hidup pun tercari-cari apa amalan dia. Kelang kabut terus cari isteri dia, kan, tanya pada isteri dia, apa amalan si mati waktu hidup dulu. Yang saya dimaklumkan ni yang orang mas lah bagi tahu, kan. Dia kata kami bila tanya pada isteri tu kata biasa je lah macam orang lain. Kata, dia buatlah semua benda, dia jaga semayang dia apa semua, tapi tak tahulah apa yang special, saya pun tak tahu. Kata. Dah lama lepas tu jumpa pula, barulah si isteri bagi tahu. Dia kata saya pun baru tahu. Suami saya tu dulunya suka sedekah, sedekah secara senyap-senyap. Yang saya pun tak tahu dia sedekah. Lepas dah mati barulah ramai orang bagi tahu pada saya. Berterima kasih sebab suami dulu banyak tolong. Lepas seorang-seorang datang bagi tahu, kan? Dulu suami puan dulu banyak tolong kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Kan? Lepas satu-satu sekolah lah, apalah gini. Rupanya dia suka bersedekah secara rahsia. Dan sedekah rahsia, langsung tak cerita kat orang, bahkan isteri dia pun tak tahu dia kuat sedekah. Jadi itu contoh, maknanya dia trigger kita untuk mencari, kan, apa kebaikan orang tu, dan supaya kita pun dapat ambil pengajaran. Dan kita pun naklah, kan, kebaikan-kebaikan macam tu. Itu contoh tanda ni untuk kita yang hidup sebenarnya. Tanda untuk kita yang hidup. Bukannya orang yang mati tu sendiri dah confirm dah begitu begini. Cuma kita boleh bersangka baiklah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ini tanda yang baik. Kemudiannya kan disebutkan tentang ada peluh di dahi dan sebagainya. Itu semua tanda-tanda yang baik, insya-Allah. Dan tapi untuk kita yang hidup mengambil pengajaran. Wallahu a'lam. InsyaAllah pengajian akan datang kita akan baca zikir-zikir dalam solat jenazah. Tajuk ni panjang tu yang saya tak baca dah. Saya tak masuk pagi-pagi ni sebab tajuk ni sangat panjang, cerita tentang solat jenazah tu sendiri. Hukum hakam berkaitan dengan sembahyang jenazah. Apa benda yang patut kita buat, apa yang patut kita baca waktu solat jenazah. Sebab ada orang yang rupanya masih lagi tak tahu sebenarnya macam mana nak sembahyang jenazah. Walaupun imam biasanya dia akan bagi tahu, kan, sebelum sembahyang jenazah dia akan cerita takbir yang pertama baca Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga doa, kan. Biasa imam sebut benda tu sebelum sembahyang jenazah. Tapi ramai juga yang bila nak sembahyang, entahlah, aku ikut je lah orang, kan. Jadi bila dia takbir, senyap je mulutnya, tak tahu nak baca apa. Jadi ini juga antara zikir ataupun doa-doa yang perlu kita belajar supaya setiap kali sembahyang jenazah kita tahu macam mana caranya. Khususnya muslimat, kan, muslimat dekat Malaysia, muslimat kurang sangat sembahyang jenazah, sangat kurang. Bahkan bila pergi ke Mekah, Madinah, berapa ramai muslimat kita tak sembahyang jenazah. Sebab apa? Tak erti. Sebab apa? Dekat Malaysia dulu tak sembahyang. Sedangkan sembahyang jenazah ni fardu kifayah ke atas lelaki dan perempuan, bukan lelaki je. Jadi sepatutnya semua sembahyang jenazah, tak kira lelaki perempuan. Kenapa pula orang lelaki sembahyang jenazah, orang perempuan tak sembahyang jenazah? Kan, sepatutnya semua sembahyang jenazah. Jadi ini antara tajuk yang penting sebenarnya, dan insya-Allah kita akan baca pada pengajian yang akan datang. Wallahu alam bila pengajian akan datang tu. Bila kita baca tentang kebaikan dan keaiban orang yang mati macam dalam buku Mastika tu, dengan niat untuk ambil iktibar dan muhasabah diri, boleh lah ya Ustaz? Saya bukan penjual majalah Mastika, tapi boleh ke tidak kalau niatnya macam tu? Boleh, tak ada masalah, kan? Kalau niatnya mengambil iktibar, tak ada masalah.
Tapi niat mengambil iktibar tu bukan cerita tentang si mati tu saja punya keadaan, tapi nak tahu apa yang berlaku ketika dia hidup kan. Tak ada masalah. Walaupun orang sekarang kan edit macam-macam. Bila pasukan bola kalah kan, tiba-tiba edit kan, mayat terjelir lidah kerana kutuk pasukan sekian-sekian. Orang edit. Orang buat main kan. Orang buat main benda tu. Tapi kita ingat je lah, benda tu benar. Benda tu boleh berlaku kan? Benda tu memang boleh berlaku. Moga-moga Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada kematian yang buruk. Banyak-banyaklah doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutupkanlah aku dengan penyudah yang baik, janganlah tutup dengan penyudah yang buruk. Banyak sangat doa itu, sebab kesudahan yang baik dan kesudahan yang buruk itulah penentu akhir sekali. Sebab penentu akhir sekali adalah kesudahan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya sahaja amalan adalah dengan kesudahannya. Wallahu a'lam. Kita sekarang belum boleh sembahyang isyraq lagi. Sembahyang isyraq paling cepat pun 16 minit lepas naik matahari. Naik matahari tadi pukul 6.58. 16 minit lepas daripada tu adalah pukul 7.14 kan? 7.14 insya-Allah. Jadi habis doa 7.14 lah kot. Jadi bolehlah sembahyang sunat isyraq. Jangan lupa sembahyang yang melayakkan kita untuk dapat pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Walaupun kita tak dapat pergi haji umrah pun, tapi dah dapat pahala dengan sembahyang sunat 2 rakaat tersebut. Jadi jangan tinggalkan solat sunat 2 rakaat tersebut. Walau lapar nak sarapan ke, ada urusan penting ke sebagainya, sembahyang je lah 2 rakaat. Pendek aja, sekejap aja. Sembahyang 2 rakaat, insya-Allah dapat pahala haji dan umrah. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al al-qudri unsa wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والزلازل والأغلال وسوء الأخلاق وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.